Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Juga selamat malam kepada semua penonton BBS Studio. Bertemu kita sekali lagi dalam satu lagi segmen BBS Seram. Tanpa melengahkan masa, mari kita terus saksikan pengalaman di BBS Seram. Hai, nama aku Abu. Umur aku 23 tahun. Aku bekerja di salah sebuah syarikat pertama dan popular di KL. Syarikat ni popular sebab penjualan produknya yang laris. Jadi biasalah, kalau produk dah laris, syarikat dah popular, mesti staf-staf yang kerja kat syarikat ni sibuk kan. Macam itulah hidup aku. Keluar pagi, balik malam. Jadi memang sibuk lah. Masa aku pun kadang-kadang tak cukup untuk diri sendiri. Hari ni mak aku ada mesej pukul 10 pagi tadi. Katanya nak ajak aku balik kampung dan nak masakkan lauk kemarahan aku. Bila aku baca je mesej tu, seronok lah aku. Sebab yelah, aku dah lama tak balik kampung. Maklumlah, semenjak aku kerja kat KL ni, aku sibuk sampai aku tak ada masa nak balik dan melawat mak ayah aku dekat kampung. Bukannya apa, nak cari rezeki untuk diorang juga. Jadi aku siap-siapkan kerja semua yang tak habis. Dan aku pun ke bilik bos aku untuk berbincang. Manalah tahu kau dapat balik awal. Aku pun ketuk pintu. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Abu, ya masuk Abu. Staff kata ada perkara yang awak nak bincang dengan saya. Awak nak jumpa saya, kenapa Abu? Macam ni bos. Tak apa Abu, duduk dulu. Sorry bos. Macam ni bos, sebenarnya saya nak minta izin balik awal. Balik awal? Kenapa? Awak sakit ke? Tak bos, bukan. Macam ni, saya ada plan nak balik kampung. Yelah, tadi orang tu saya mesej, katanya nak masak lauk gemaran saya. Saya pun dah lama dah tak balik kampung bos. Boleh tak kalau saya minta izin balik awal? Siapa yang mesej tu? Mak saya bos. Mak kamu? Boleh. Saya boleh benarkan kamu balik awal, tapi kamu kena siapkan kerja mana yang kamu tak habiskan lagi. Okay? Okay bos. Terima kasih bos. Sama-sama. Itu je? Itu je bos. Okay, tak apa. Kamu boleh balik awal. Nanti kamu just sign je lah, okay? Dan jangan lupa punch card. Okay bos. Terima kasih. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betapa gembiranya hati aku bila aku tahu bos aku benar aku balik awal. Aku pun cepat-cepat siapkan kerja aku, mana yang tak habis. Tepat pukul 4 petang, aku pun keluar daripada pejabat. Aku balik rumah, aku packing barang-barang, dan aku pun terus naik kereta untuk balik ke kampung. Kampung aku dekat Terengganu, jadi mungkin akan ambil masa 6 ataupun 7 jam jugalah. Jadi aku pun berhenti dekat Air Raya Temerloh sekitar jam 6 petang untuk aku makan, untuk alas perut. Jadi aku pun memandu kereta dan bertolak balik ke Terengganu. Dalam perjalanan tu memang bosan lah, sebab aku ni belum kahwin lagi. Yelah, buat kata orang masih bujang. Jadi untuk hilangkan rasa bosan aku pun buka lah radio dan dengar lagu. Sambil-sambil tu aku ada teks mak aku. Aku tanya, mak, barang-barang masak dah beli ke? Tapi mak aku tak balas. Dan bukan setakat tak balas, tak baca pun mesej tu. Tak apalah, mungkin sangkaan aku diorang tengah siapkan makan malam kot. Jadi aku pun teruskan pemanduan. Dan setengah jam kemudian aku tengok phone aku. Aku tengok mesej aku yang aku hantar dekat mak aku. Masih lagi tak baca. Aku pun hantar lagi, mak, barang-barang masak nak beli ke? Aku type dan aku pun send. Tapi tetap sama, mak aku tetap tak baca dan tak reply. Jadi aku pun kata, tak apalah, mungkin mak tengah masak. Jadi aku pun teruskan pemanduan. Sampailah aku ke Terengganu sekitar jam 1:30 pagi. Mata tu memang mata aku dah mengantuk sangat. Yelah, jauh kot aku drive daripada KL ke Terengganu. Jadi aku pun teruskan pemanduan.
dan aku hampir sampai ke kampung aku. Dan kampung aku ni memang agak terpencil daripada kampung-kampung yang lain. Kampung aku ni agak gelap dan agak ke dalam sikit. Jadi bila aku masuk daerah kampung aku tu, aku tengok lampu jalan tak ada yang menerangi jalan tu, hanya berpandukan pada cahaya bulan. Aku pun kata dalam hati, "Ish, bahaya ni kalau ada binatang ke apa melintas." Aku pun teruskan pemanduan dengan perlahan. Sebab yelah, aku takut kan apa-apa jadi. Dalam masa yang sama, aku perhatikan rumah-rumah dekat sekeliling ni. Semuanya kosong. Bukanlah kosong, tapi lampu tak dinyalakan. Yelah, mungkin dah pukul 2 ataupun 2:30 pagi kan. Orang pun dah tidur. Aku pun teruskan pemanduan sebab aku nak cepat sampai dekat rumah aku. Bila aku sampai je di rumah aku tengok kawasan rumah aku tu sunyi. Yelah, dah malam kan. Aku pun turun. Aku tengok sekeliling kawasan tu memang gelap. Aku pun pergi ke pintu depan dan ketuk serta bagi salam. "Assalamualaikum. Mak, Abah, Abu balik ni. Assalamualaikum. Mak, Abah, Abu dah balik ni." Setelah beberapa kali aku bagi salam, salam aku tak dijawab. Mana pula pergi mak dengan ayah aku ni? Mungkin tidur kot. Tak apa. "Assalamualaikum. Mak, Abah." Setelah 2-3 kali lagi aku bagi salam, tetap sama, tak ada jawapan. Jadi aku pun putuskan untuk cuba telefon mak aku. Bila aku telefon tak berjawab. Aku tengok mesej yang aku hantar 3 jam lepas pun mak aku masih lagi tak baca. Mustahil kalau diorang tidur diorang tak dengar. Aku pun pergi ke belakang rumah. Manalah tahu pintu belakang tak kunci. Bila aku pergi belakang rumah, pintu belakang rumah pun tetap berkunci. Aku pun risau. Kenapa dengan mak ayah aku ni? Kat mana diorang? Kenapa diorang tak baca mesej aku dan tak angkat bila aku call? Aku pun putuskan untuk ketuk di pintu belakang rumah aku. "Assalamualaikum. Mak, Abah, Abu balik ni. Assalamualaikum." Tetap tak ada jawapan. Sunyi. Jadi aku pun putuskan untuk ambil torchlight dalam kereta aku. Yelah, sebab kawasan rumah aku ni gelap. Bila aku ambil torchlight dan aku sampai semula di depan pintu rumah aku rasa macam pelik. Sebab tingkap yang berada berhampiran dengan pintu tu tak ditutup. Kenapa mak aku tak tutup tingkap malam-malam ni? Jadi aku pun berjalan dan mendekati tingkap tu. Bila aku pandang dalam rumah, alangkah terkejutnya aku bila aku ternampak satu bayang-bayang yang berdiri betul-betul dekat tengah ruang tamu rumah aku. Siapa tu? Aku terkejut. Aku pun cuba untuk panggil bayang-bayang tu sebab aku ingatkan itu mak ataupun ayah aku. "Mak, Abah, Mak." Tapi bayang-bayang tu seolah tak indahkan aku. Jadi aku pun suluh dalam rumah dan suluh ke kawasan yang lain. Aku tengok kawasan-kawasan yang lain tu gelap. Aku pun pelik. Jadi aku pun pergi ke pintu rumah dan aku pun tendang pintu tu. Masa ni aku dah tak kira. Yang aku nak tahu apa yang dah jadi dekat mak ayah aku dan mana diorang. Kenapa diorang tak jawab panggilan aku? Apa yang dah jadi dengan diorang? Aku pun tendang pintu tu dengan sekuat hatinya. Akhirnya pintu rumah aku terbuka dan aku berjaya masuk dalam rumah tu. Aku bawa torchlight dan aku suluh kawasan sekeliling. Bayang-bayang yang aku nampak tadi dah hilang. Bila aku suluh kawasan sekeliling, tak ada orang. Mana mak ayah aku? Mana diorang pergi? Aku suluh kawasan sekeliling,
kawasan dalam bilik. Bilik mak ayah aku. Bilik aku dulu. Dapur. Tapi tak ada orang. Dalam keadaan aku kebingungan, tiba-tiba aku dengar daripada jauh. Bu? Oh, Bu? Itu macam suara kawan aku. Jo. Bu. Jo, masuk Jo. Wah, Bu. Apa fikir kau balik pagi-pagi ni? Dah pukul 3 pagi ni, baru sampai kampung. Jo, aku nak tanya kau ni. Kau nampak tak mak ayah aku kat mana? Bu, mainlah ikut aku. Kita pergi rumah aku lah. Jo, tapi dah jangan banyak cerita. Kau ikut je aku, jom. Jo ni memang kawan baik aku. Daripada kecil lagi. Kita orang ni memang rapat. Dia ni satu sekolah dengan aku. Sekolah rendah, sekolah menengah. Dan memang kawan rapat akulah. Jo ni bekerja dekat kilang, dekat kampung aku tu. Jadi dalam perjalanan ke rumah dia tu, kawasan masih lagi gelap. Masih lagi tak ada lampu jalan. Dan kami hanya berjalan kaki je. Dalam perjalanan tu, aku masih lagi tanya soalan yang sama pada Jo. Jo, mana mak aku lah? Kau tahu tak? Mana abah aku lah? Kau dah lama sangat tak balik kampung ni. Kampung ni banyak pembaruan tau. Kau tak tahu dekat JT tu macam-macam dah ada pembaruan. Bukan setakat kat JT lah. Kau tahu kedai Pak Ahmed yang ujung kampung tu? Dia dah besarkan dah. Macam-macam dah ada pembaruan. Jo, aku serius ni. Aku tanya kau, mana mak aku? Mana bapa aku? Aku tak nak tahu sebenarnya pembaruan ni. Kau dah lama tak balik kampung ni, bro. Kau tak tahu apa-apa. Aku nak tahu je mana diorang. Aduh, susah lah cakap dengan kau ni. Dah lah, tak apa. Kita jalan dulu. Aku pun berjalan dengan Jo ni, menghampiri kawasan rumah dia. Kawasan tu memang gelap. Aku tak nampak apa-apa dekat sekeliling tu. Tapi bertemankan cahaya bulan, aku nampaklah ada rumah di sebalik kegelapan tu. Apa yang menyebabkan rumah tu lagi gelap? Sebab rumah tu ditutupi dengan pokok-pokok yang besar. Jo, ini asal rumah kau banyak pokok sangat ni? Dulu masa aku pergi tak adalah macam ni. Itulah aku cakap dengan kau tadi. Kau dah lama tak balik kampung ni. Jo, aku tanya kau lagi sekali. Mana mak dan ayah aku? Kita masuk dululah. Kau ni kenapa lah? Aku tanya kau elok-elok, mana mak dan ayah aku? Kau bagi tahu aku. Lihat wajah Jo terus berubah. Nampak keseriusan di mukanya. Tadi Jo ni tersenyum-senyum. Sekarang muka dia nampak betul-betul serius. Betul kau nak tahu kau kat mana mak ayah kau? Betul. Mana diorang? Bagi tahu aku. Kau tak menyesal kalau kau tahu. Aku takkan menyesal. Mana diorang? Bagi tahu aku. Biarlah aku cerita, bro. Kalau kau betul-betul nak tahu kat mana mak ayah kau. Kau ingat tak? Jo menunjukkan aku satu tanda dekat rumah. Aku nampak ada macam kesan terbakar. Itu macam kesan terbakar tu. Kenapa? Kenapa dengan kesan tu? Kau ingat betul-betul? Tak mungkin. Apa yang kau cerita ni tipu. Ini semua tipu. Apa yang tipu, bro? Cuba kau ingat betul-betul, bro. Kau tak sempat balik pun masa tu. Yelah, orang tengah sibuk kerja kan. Jadi mana kau ingat pasal keluarga kau? Memang kau tak sempat balik pun. Kau stres. Kau tertekan bila kau tahu mak ayah kau mati. Dan kau tak dapat nak jumpa diorang buat kali yang terakhir. Dan nak tengok mayat diorang. Sebab apa? Sebab kau sibuk dengan kerja kau, kan?
Mendengarkan kata dari Joe, baru aku teringat. Tak mungkin. Tak mungkin. Apa yang kau cerita ni tipu. Ini semua bohong. Mana mak aku? Mana ayahku? Apa yang tak mungkinnya, bro? Cuba kau ingat betul-betul. Kau sibuk kan masa tu. Dan kau tak sempat balik pun nak tengok mak ayah kau buat kali yang terakhir. Kau ingat betul-betul. Masa tu kau balik dan kau tertekan. Sebab kau tak dapat tengok jenazah mak dan ayah kau. Dan kau hanya balik bila diorang dah dikebumikan. Jadi, apa yang kau tak percayanya? Kalau kau nak, aku boleh tunjukkan di mana kubur diorang. Itu pun kalau kau tak percaya apa yang aku cakap. Tapi yelah, orang dah sibuk ni kan. Mana sempat nak boleh tengok ibu apa. Betul tak? Kan? Mendengarkan kata dari Joe, aku baru teringat peristiwa yang berlaku pada aku 2 tahun lepas. Ya, memang betul. Waktu tu aku sibuk sangat dengan kerja. Aku terlalu memikirkan tentang kerja sampaikan aku lupa tentang tanggungjawab aku sebagai seorang anak. Waktu tu, waktu petang, aku dapat panggilan. Dan aku amat terkejut dengan panggilan tu. Waktu tu, aku sedang buat kerja dan aku dapat panggilan. Kampung aku terbakar dan juga berlaku gempa bumi yang teruk dekat situ. Dan apa yang lebih aku sedihkan, mak dan ayah aku mati. Dan aku tak sempat tengok jenazah diorang buat kali yang terakhir. Aku tertekan. Aku dapatkan rawatan daripada doktor. Dan sampai sekarang, aku masih lagi menggunakan ubat yang diberikan oleh doktor. Habis tu, kalau mak aku dah tak ada, ayah aku dah tak ada, engkau? Aku dah cakap dengan kau kan tadi. Seluruh kampung ni terbakar. Gempa bumi. Jadi kau rasa Kau dah mati? Serentak dengan ketawa Joe, aku melihat dengan sekelip mata suasana di kampung ini berubah menjadi apa yang tidak aku sangka. Yang tadi aku nampak rumah-rumah di sekeliling rumah Joe bertukar menjadi kawasan perkuburan. Dan sebenarnya aku sedang berdiri di tengah-tengah kawasan perkuburan. Dan ada juga kawasan-kawasan perumahan yang tadinya aku nampak rumah, sekarang ialah hutan tebal. Aku sangat terkejut dengan apa yang berlaku dan dengan apa yang aku nampak. Kelibat Joe pun aku dah tak nampak lagi. Aku dah tak tahu lagi nak pergi mana. Dan akhirnya semuanya gelap, semuanya kabur. Aku dah tak nampak apa-apa lagi. Deringan telefon mengejutkan aku. Aku terbangun dan melihat keadaan sekeliling. Rupanya aku bermimpi. Dan aku lihat keadaan sekeliling sangat gelap. Aku rupanya masih lagi berada di ofis. Bila aku tengok jam, tepat pukul 8 malam. Aku mengambil telefon dan menjawab panggilan tersebut. Hello? Siapa tu? Abu, ni ayah ni, Bu. Abu, bila kau nak balik kampung? Ayah dengan mak rindu sangat dengan kau, Bu. Bukan tu je, Joe pun ada. Dia pun rindu sangat dengan kau, Bu.